Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang sirah Nabi bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Lalu rombongan Rasulullah SAW bertolak dari Madinah. Mereka berhenti di Zulhulaifah, iaitu salah satu tempat miqat untuk berniat umrah, dan memakai pakaian ihram berupa kain putih. Sesudah itu mereka meneruskan perjalanan. Dari Zulhulaifah, Rasulullah SAW bergerak menuju Mekah. Setibanya Nabi Muhammad SAW di Usfan, baginda mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Maka berjalanlah Rasulullah SAW menempuh kepayahan agar sampai ke destinasi. Setibanya rombongan di Saniyatul Mirar, tiba-tiba unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Lantaran itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di situ. Tidak lama kemudian, datanglah seorang lelaki bernama Budail bin Warqa Al-Quza'i bertanyakan tujuan Nabi Muhammad hendak ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Bagi melancarkan perjalanan umrah, baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan. Lalu tersebar berita bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar tak setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Meskipun perjanjian Hudaibiyah telah selesai ditandatangani,
Namun, para sahabat masih dalam keadaan berduka cita kerana tidak dapat menunaikan umrah. Perintah Rasulullah supaya kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan dan bercukur rambut dipandang sepi oleh mereka. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Apabila telah selesai bertahallul, maka rombongan Rasulullah SAW pulang kembali ke Madinah dengan harapan agar mereka dapat menunaikan umrah pada tahun hadapan. Isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Hal ini dapat mengelakkan pertumpahan darah dan penyebaran Islam dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Hal ini meningkatkan keazaman kaum muslimin untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Justru itu, Nabi Muhammad SAW mengambil peluang ini untuk menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk agama Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Hal ini meningkatkan peluang kepada Nabi untuk menyebarkan Islam secara muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesannya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam.